Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'na munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa fahma wa azilna minal ghaflah wa alhiqna bis salihin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah, babun al-istinja'u bil hijarah. Bab pada menyatakan istinja dengan batu dan barang seumpamanya. Alhamdulillah, pada tajuk ini, pada siri yang lepas kita dah baca hadis, sebuah hadis daripada Abdurrahman bin Yazid, cerita tentang istinja dengan batu ini. Kita ulang balik pengertian daripada hadis yang kita dah baca supaya dapat mengingat semula isi kandungan hadis dalam tajuk istinja dengan batu ini. Daripada Abdurrahman bin Yazid katanya, dikata orang bagi Sulaiman, sesungguhnya telah mengajar akan sekalian kamu oleh Nabi kamu akan tiap-tiap sesuatu hingga berak. Kata Sulaiman, bahkan telah Mekah ia akan kami, bahawa kami berhadap kiblat dengan kami berhadap kiblat dengan berak atau kencing, dan bahawa kami istinja dengan kanan, dengan kanan, atau beristinja seorang kami dengan lebih kurang daripada 3 batu, atau kami istinja dengan tahi binatang atau tulang. Tak faham juga itu mungkin ni tuan-tuan ya, kecuali kita baca dia punya syarah daripada hadis ini mulai daripada masalah 88. Istinja dengan batu dan hukumnya. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan ialah istinja dengan batu seperti dalam hadis pada masalah 87 di atas. Itu perkataan kebanyakan ahli ilm daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang kemudian daripadanya, yakni pada ahli ilmu daripada kalangan sahabat serta mereka yang kemudian daripadanya telah beramal dengan hadis ini, iaitu mereka beristinja dengan batu. Memikir mereka itu akan bahawasanya istinja dengan batu itu memadai walaupun tidak guna air. Dan jika tiada istinja dengan air sekalipun, lepas berak atau lepas kencing, dia istinja dengan 3 ketul batu, itu sudah memadai walaupun ia tidak istinja guna air. Okay. Dan jika tiada istinja dengan air sekalipun, apabila menyuci ia akan bekas berak dan kencing. Dan dengan dialah berkata As-Suri dan Ibnu Mubarak dan Asy-Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Daripada nama-nama yang disebut ini, 2 orang sebagai imam mazhab, iaitu Asy-Syafi'i sebagai mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan Ahmad iaitu Ahmad Ibn Hanbal, imam bagi mazhab Hambali. 2 mazhab ini ya, dia beramal dengan istinja dengan 3 ketul batu. Kemudian masalah 789, istinja dengan batu dan kelakuannya.
Macam mana nak istinja dengan batu? Kelakuan tu maknanya cara, kaifiyah. Macam mana nak istinja dengan batu? Bermula kelakuan istinja dengan batu itu ada padanya itu tafsil, ada dia punya perincian, iaitu jika sapu berak sunatlah dengan tangan kiri. Apabila istinja dengan batu lepas berak, sunatnya dengan tangan kiri. Ambil batu terus disental kat tempat keluar berak itu. Dan tangan kanan itu tiadalah ia apa-apa kerjanya. Tangan kanan diam, tangan kiri buat kerja istinja dengan batu lepas daripada berak. Dan jika kencing, maka di sinilah hendak jaga-jaga. Sebab kencing ni ada cara guna istinja dengan tangan kiri, dan ada kalau tak boleh istinja dengan tangan kiri, kena juga istinja dengan tangan kanan. Itu katanya jaga-jaga ketika istinja dengan batu lepas daripada kencing. Ni sekali lagi diingatkanlah ya, cerita ni untuk lelaki je. Perempuan dia istinja dengan air, tak boleh istinja dengan batu. Dan jika kencing, maka di sinilah hendak jaga-jaga, kerana apabila engkau pegang zakar dengan tangan kiri dan menyental dengan tangan kanan, sudahlah kamu masuk di dalam tegah. Walaupun tangan kiri tu pegang zakar, kemudian ambil batu pergi sental, itu pun ditegah. Sebab caranya bukan macam itu. Ya, bukan macam itu. Betul dia punya tangan kiri itu pegang zakar, tetapi batu itu tidak dipegang oleh tangan. Dia diletak di atas satu tempat, maka zakar itu didatangkan kepada batu dan sental dengan tangan kiri. Faham tuan-tuan dia? Alat tu didatangkan kepada batu, batu tu duduk diam je macam tu. Alat tu pegang, datang macam tu, 1, 2, 3, macam tu. Batu tu tidak dipegang. Kalau boleh, kalau batu itu tidak boleh dipegang, kenalah juga dipegang. Kalau batu itu terpaksa dipegang, maka hendaklah batu itu dipegang. Dan batu itu dipegang, diam, dipegang dan diam. Dan tangan kiri itulah yang membawa alatnya itu pergi duduk ke batu tadi, dan disental begitu. Mudah-mudahan tuan-tuan fahamlah. Kalau tak faham pun mengangguk-angguk juga. InsyaAllah faham. Ya, saya bacakan. Jaga-jaga kencing, dan jika kencing maka di sinilah hendak jaga-jaga, kerana apabila engkau pegang zakar dengan tangan kiri dan menyental dengan tangan kanan, sudahlah kamu masuk di dalam tegah. Bukankah tak boleh beristinja bertolong dengan tangan kanan? Lihat masalah 84 dan 86. Dan jikalau pegang zakar dengan tangan kanan dan sental dengan tangan kiri, maka yang demikian lebih zahir lagi melanggar sabda Nabi. Kalau sental dengan tangan kiri tapi tangan kanan duk pegang zakar, itu lagilah. Sebab Nabi mamnu, melarang pegang zakar dengan tangan kanan. Okey. Yang mananya tangan kanan tak boleh pegang zakar. Dan jikalau pegang zakar dengan tangan kanan dan sental dengan tangan kiri, maka yang demikian lebih zahir melanggar sabda Nabi yang melarang demikian. Lihat masalah yang ke-83, tegahan pegang tangan kanan akan zakar itu. Maka ingat-ingat jalan lepas daripada dua kelakuan yang dilarang itu, dan hendaklah memperbuat begini. Cara dia begini, kata dia.
Bila sudah kencing, letakkan batu di atas tanah atau bumi. Letak 3 ketul batu tu di atas satu tempat, di atas muka bumi. Dan sunat zakar dengan tangan kiri ke situ. Pandai dia cakap. Letak batu atas bumi dan sunat tangan kiri berserta dengan zakar pergi ke situ. Batu tidak bergerak. Payah juga, ambil air je terus. Ya, kalau ada air, kalau tak ada air itu masalah. Dan jikalau tak boleh diletakkan batu kerana ia berdiri, macam mana pula dia kencing berdiri ya? Sebab ada kalanya dia suruh, memang dia tak boleh duduk, dia kena kencing berdiri. Nak letak batu kat tanah macam mana, jauh benda tu. Allahu Akbar. Tak boleh diletak batu kerana berdiri, atau batunya kecil, atau tempat hendak diletak itu lubang atau sebagainya, maka pada waktu itu bolehlah bertolong dengan tangan kanan kerana uzur. Tetapi jaga-jaga pula, hendaklah batu itu dipegang sahaja, yakni oleh tangan kanan. Letak, pegang dekat-dekat dengan benda tu, dengan zakar tu. Jangan bergerak, pegang ya, dengan tangan kanan. Dan jangan ia menyental, bahkan pegang dengannya. Jangan tangan kanan tu buat kerja menyental, pegang je udun diam-diam. Macam tu. Jangan bergerak. Tangan kanan yang pegang batu tu jangan bergerak. Dan tangan kiri memegang zakar serta menyental ke batu itu. Ayat ini dikatakan sebagai dia tidak beristinja dengan tangan kanan. Tangan kanan cuma tolong pegang batu je tanpa bergerak. Yang datang ke situ benda tu lah, bersama dengan tangan kiri. Faham tuan-tuan, insya-Allah. Maka jadilah kelakuan ini seperti kita membasuh kencing air, iaitu tangan diam menjerus sahaja dan tangan kiri membasuh. Macam itu. Seumpamanya begitulah, tangan kanan duk diam tapi dia menjerus, tangan kiri yang buat kerja membasuh. Maka apabila menyalahi kelakuan yang demikian, nescaya menyalahi syarak. Tegah syarak. Tegah ini bukan tegah haram tuan-tuan dia, tegah karahiyah, tegah makruh. Tegah makruh. Tak ada dalam persoalan istinja di tegah haram. Okey. Habis. Masalah 90. Istinja dengan 3 batu. Dalam hadis yang kita baca tadi di atas, istinja wajib guna 3 ketul batu. Atau 1 batu dengan 3 permukaan, 3 penjuru, itu boleh. Apabila kita ingat hadis di dalam masalah 87 itu, tahulah kita akan, itulah nas yang sharah lagi sahih pada bahawasanya menyempurnakan 3 kali sental itu wajib yang tak dapat tiada daripadanya. 3 kali sental dengan 3 biji batu itu wajib yang tidak dapat, tidak kena ada macam itu. Dan bermula masalah ini ada padanya itu bersalah-salahan ulama. Dah datang pula ikhtilaf ulama dalam penggunaan 3 ketul batu ini. Maka bermula mazhab kita Syafi'i bahawasanya tak dapat tiada bahawa istinja dengan batu itu daripada menghilangkan ain najis, 1, dan menyempurnakan 3 kali sental. Mazhab Syafi'i yang dikatakan istinja dengan batu itu, pertama hendaklah ain najis itu hilang, dan yang kedua 3 ketul batu. Itu asas. Kena dua-dua itu ada. Walaupun ain itu hilang tapi guna 2 ketul batu, baru 2 ketul batu ain najis itu dah hilang, wajib ditambah sekali lagi supaya menjadi 3.
Itu pandangan mazhab Syafi'i. Tapi mungkin ada mazhab yang lain, dia tak ada yang kedua ni. Dia ambil yang pertama aja, iaitu menghilangkan ain najis. Walaupun dengan satu batu, tetapi ain najis itu sudah hilang, dia sudah suci. Tapi bagi mazhab Syafi'i, dia mengambil istinbat daripada zahir hadis itu dengan 3 ketul batu. Walaupun baru 2 ketul batu dah hilang ain najis, wajib juga disempurnakan dengan 1 lagi batu supaya 3 batu, 3 ketul batu. Macam tu. Maka jikalau menyental sekali atau 2 kali, maka hilang ain najis, nescaya wajib sental yang ketiga juga. Ini pandangan mazhab Syafi'i. Dan dengan inilah berkata Ahmad Ibn Hanbal, disokong atau senada cara ini daripada mazhab Hanbali, mazhab Ahmad Ibn Hanbal. Dia kena guna 3 ketul batu juga. Walaupun baru sekali atau 2 kali sental dah ain najis tu dah hilang, tetapi wajib disempurnakan 3 ketul batu. Dan juga Ishaq bin Rahawiyah dan Abu Thur. Dan kata Imam Malik, ni mazhab Maliki pula macam mana? Apa pandangan dia? Dan kata Malik, Imam Malik sebagai wakil, sebagai pihak mazhab Maliki, dan Daud Al-Zahiri, seorang ulama Daud Al-Zahiri, dia kata bermula yang wajib ialah suci sahaja dengan menghilangkan ain najis sahaja. Tiadalah menantikan sampai 3 sental atau 3 ketul batu. Walaupun sekali sental dengan 1 ketul batu, ain najis itu dah hilang, dah sampai dah suci dah. Macam itu. Dia berbezalah dengan mazhab Syafi'i dan Ibn Hanbal. Bahkan jika hasil cuci itu sekali sental dengan 1 batu, memandailah akan dia, dan ialah wajah bagi setengah ashab kita. Rupanya dia sokong oleh setengah daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Wajah setengah daripada wajah ashab kita, iaitu ulama dalam mazhab Syafi'i juga ada menyokong dengan pendekatan ini. Walaupun guna 1 batu, tetapi ain najis dah hilang, maka dah memadai. Tidak perlu lagi buang masa lah dengan menambah batu dan bilangan sampai 3. Tapi mazhab Imam Syafi'i sendiri, dia tetap sami'na wa ata'na. Nabi kata 3 ketul batu, guna 3 ketul batu. Macam itu. Bahkan jika hasil suci itu sekali sental satu batu, memandailah akan dia, dan ialah wajah bagi setengah ashab kita, iaitu ulama mazhab Syafi'i. Dan bermula yang ma'ruf daripada mazhab kita ialah yang terdahulu tadi, iaitu suci ain najis yang pertama, dan syarat yang kedua guna 3 ketul batu. Itu yang masyhur daripada mazhab Syafi'i. Habis. Masalah 91. Istinja 1 batu 3 kali sental. Ini guna 1 batu je, guna seketul batu dengan 3 kali sental. Macam mana kaifiahnya? Sebenarnya telah berkata ashab kita Syafi'i, dan jikalau seorang beristinja itu ia dengan sebiji batu yang ada baginya 3 bucu atau 3 permukaan. 3 bucu tu, bila ada 3 bucu, maknanya dia membentuk 3 permukaan. Maka sental, disentalnya tiap-tiap bucu itu sekali sental, nescaya memadai akan dia. Walaupun guna 1 batu, tapi ada 3 bucu, maka memadailah dia. Kerana yang dikehendaki 3 sental cuci, 3 sental kemudian cuci. Tetapi 3 biji batu lebih afdal daripada sebiji batu berbucu 3. Lebih afdal 3 biji batu. Maka hendaklah kira sental ber-3 kali, dan kubul 3. Maaf ya. Maka hendaklah kira sental
dubur, maka hendaklah kira sental dubur 3 kali dan kubul 3 kali. Dubur ni belakang lah, kemudian kubul nanti depan, alat depan dan alat belakang 3 kali. Yang belakang itu lepas daripada berak, dan yang depan itu lepas daripada kencing. Dan yang afdalnya dengan 6 biji batu. Kalau berak pun berak, kencing pun kencing, macam mana nak buat ni? Belakang 3 biji batu, depan 3 biji batu, jadi jumlah 6 biji batu. Maka jika hendak memandai dengan sebiji batu berbucuk 6, boleh juga. Susah pula nak mencari batu yang berbucuk 6. Eloklah cari 6 biji batu. Wallahu alam. Masalah yang ke-92. Istinja dengan perca kain. Bermula beristinja dengan perca kain dan seumpamanya daripada benda yang menghisap. Menghisap tu kesat, benda yang kesat itu hukumnya adalah harus. Lihat masalah 96 akan datang. Maka boleh digunakan menyentalnya beberapa kali pada satu perca kain itu, dengan syarat tempat sental yang pertama itu jangan kena dengan sental yang kedua dan ketiga dan keempat dan. Nak guna satu perca kain boleh, tapi sental pertama, kemudian untuk sental yang kedua kita guna tempat yang lain, macam itu. Serta pula basah yang sental pertama itu jangan bertemu dengan basah sental yang kedua. Basah sental yang pertama jangan bertemu basah sental yang kedua. Maka di mana tempat yang belum basah dan tiada bersental, bolehlah disental. Nak cerita dengan perca kain, bila dah sental, kesan daripada sental tu basah, ya, basah tu mungkin luas sedikit lah kesan basah itu, maka tempat basah tu tak boleh digunakan untuk sental kali yang berikutnya. Macam itu. Masalah 93. Istinja lebih daripada 3 batu. Telah berkata ashab kita, dan apabila hasil suci dengan 3 batu, maka tiada dituntut lebih atas dia. Kalau dah cukup 3 batu, cukuplah, tak dituntut lebih. Maka jika tiada hasil dengan 3, jika tiada hasil sucinya dengan 3 sental itu, wajiblah sental dengan yang keempat. Barulah datang wajibnya untuk menambah. Sebab dah 3 kali tiba-tiba masih ada lekit dan sebagainya, tu tak suci. Maka jika hasil sucinya dengannya, maka tiadalah wajib lebih, tetapi disunatkan ganjil dengan bilangan tadi. Kalau 4 dah bersih, maka disunat tambah lagi sekali sental dengan batu yang lain supaya dia menjadi ganjil 3 dan 5. Macam tu. Maka jika tiada hasil dengan sental yang keempat, wajib yang kelimanya. Maka jika hasil dengannya, maka janganlah lebih. Bila kali yang kelima sental dah bersih, maka tak usah dilebih. Dah menjadi 6, dah menjadi menjadi genap semula. Tapi kalau 4 tadi dah bersih, kena tambah lagi supaya jadi menjadi ganjil, iaitu 5. Demikianlah pada barang yang lebih, manakala hasil suci dengan ganjil, dengan gasal, maka jangan lebih. Dan jika tiada, nescaya wajib suci dan disunatkan gasal. Wajib suci dan sunatkan ganjil pada bilangan batu. Wallahu alam. Babun al-istinja bil hajarain. Bab pada menyatakan istinja dengan 2 ketul batu. Apa cerita? Masalah 94. Istinja dengan 2 batu. 2 ketul batu. Kalau 2 batu, kok jalan jauh 2 batu. Istinja dengan 2 biji batu. 2 ketul batu. Biji ke ketul ke? 2 biji batu. Ketahuilah kiranya ya saudaraku,
telah lalu menyebutkan mazhab kita Syafi'i sah istinja dengan 3 kali sental walau kana dengan sebiji batu. Walau kana ni bahasa Arab lah, walaupun guna sebiji batu, itu maksudnya. Lihat masalah 91 yang lalu. Maka Abu Isa At-Tirmizi telah mengeluarkan satu hadis yang menyebutkan Nabi istinja dengan 2 biji batu. 2 pula, tadi kata wajib 3, Nabi istinja dengan 2 biji batu. Dengar hadisnya. An Abdillah qal kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam li hajatih. Diriwayatkan dari bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya telah keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana qada hajat. Faqal iltamis li salasata ahjar. Iltamis li salasata ahjar. Sabda Nabi, sabdanya bagiku, bagi Abdullah bin Mas'ud tadi, ya Abdullah, jadikan atau carikan aku 3 biji batu. Qal, maka berkata, fa'ataituhu bihajarain wa rawsatin. Maka kata Abdullah, aku datang akan dia dengan 2 biji batu dan suku tahi binatang kering, iaitu 1 tahi binatang kering, tahi unta yang kering. Dia kering macam batu juga. Kalau baling orang pun ada luka juga tu, dengan tahi unta yang sudah kering. Dan aku unjukkan kepadanya, hadza ya Rasulullah, 2 batu, 1 tahi unta yang kering. Aku unjukkan kepadanya. Fa akhadhal hajarain wa alqa ar-rawtha wa qala innaha riksun. Maka mengambil ia akan 2 biji batu itu dan mencampak ia akan tahi kering itu. Oh, tahi kering dia najis juga tuan-tuan ya. Walaupun dia dah kering, tetap juga najis yang tidak dimaafkan. Jangankan tahi unta, tahi cicak pun kalau dah kering tu tidak juga dimaafkan. Tengah-tengah sembahyang jatuh tahi cicak kering ke atas badan kita atau baju kita. Alamak, tahi cicak. Maka hendaklah dijatuhkan tahi cicak itu sebelum ia tamakninah melekat kat baju kita. Kalau sudah tamakninah baru nak dijatuhkan, batal dah sudah sembahyang. Hendaklah segera dijatuhkan. Itu tahi cicak tu, apatah lagi tahi unta, walaupun sebesar batu tu, tapi tetap juga najis. Yang tidak najis tahi cicak ni yang sudah kering ialah tempatnya. Bila banyak cicak kat masjid ni, dia berak rata-rata, bila dah kering sapu je buang. Tempatnya tu tak payah dibasuh. Itu rasah, masuk dalam kaedah umumul balwa. Itu tak apa, tempatnya tak payah dibasuh, tetapi najisnya itu tetap, tahinya itu tetap najis. Baik, balik semula pada najis unta. Kata Nabi, ia 2 biji, mengambil 2 biji itu dan mencampak ia akan tahi kering itu, dan katanya bagiku bahawasanya ia najis. Tahi unta yang sudah kering itu najis hukumnya. Kata Abu Isa, bermula hadis ini padanya ittirab, yakni serabut sedikit, serabut sabdanya, dan diterangkan oleh Tirmizi dalam sahihnya akan serabut itu, dan telah dikeluarkan oleh Bukhari. Walaupun serabut, tetapi dia menjadi kuat apabila diambil oleh Imam Bukhari, masuk dalam sahih Bukhari, menjadi hadis yang sahih. Dan ditaruhnya dalam bab la yastanji birrauth, tidak boleh istinja dengan tahi kering. Itu dalam kitab Bukhari. Allahu alam. Syarahnya 95, masalah istinja dengan lain daripada batu. Kata setengah daripada ahli zahir dengan hadis pada masalah 87 menunjukkan tiada harus istinja lain daripada batu sahaja.
Dan telah berjalan semua sekalian daripada taifah ulama kepada bahawasanya tiada tertentu, bolehlah istinja dengan batu saja, bahkan boleh umpama percekain dan kertas dan kayu dan lain-lainnya yang menempati tempatnya itu batu, iaitu yang kesat. Apa juga alat-alat yang tidak dimuliakan dan dia bersifat kesat, maka bolehlah diguna. Daging tu kesat tuan-tuan, tapi haram menggunakan istinja dengan daging sebab daging tu dimuliakan, boleh dimakan. Kertas itu harus diguna untuk istinja, tapi kalau kertas yang tertulis padanya ilmu tentang syarak, seperti koyak sedikit kertas kitab lalu diguna istinja, maka itu juga haram hukumnya. Buluh boleh ke? PVC boleh ke? Oh, tak boleh, sebab itu tidak kesat. Tidak kesat. Asalkan ada makna padanya menghilangkan dan membersihkan. Kesat itu yang boleh menghilangkan ain najis, maka bolehlah digunakan walaupun bukan batu. Oh, Nabi sebut 3 batu, tertentu sebutnya batu. Begitu kerana ghalib keadaan kita yang mudah dapat dicari itu ialah batu. Di Mekah, apa lagi yang paling mudah dicari kalau tidak batu? Maka dia ambil batu, maka disebutlah batu. Dan lagi yang menunjukkan atas tiada tertentu dengan batu ialah tegah sallallahu alaihi wasallam daripada istinja dengan tulang. Tulang ditegak oleh Nabi, sebab apa tulang walaupun tidak dimuliakan, dia hanya sekadar makanan jin saja, tetapi tulang itu bersifat licin, tidak kesat. Dia seumpama buluh, seumpama PVC, licin. Okey. Daripada istinja dengan tulang dan tahi kering. Tahi kering pun ditegak. Dan jikalau tertentu istinja dengan batu saja yang boleh, nescaya ditegah istinja dengan lain daripadanya semata-mata, semacam ia menegah tulang dan tahi kering itu. Wallahu alam. Maknanya selain daripada batu boleh diguna istinja asalkan dia saumpama, sifatnya itu saumpama dengan batu. Daun boleh, daun yang tidak licin lah, daun selaput tu. Tapi jangan don't touch me not, kata. Jangan sentuh aku, kalau sentuh aku malu. Atau daun itu berduri tu. Jangan sentuh aku. Semalu ya. Okey. Itu walaupun kesat tu tak boleh, itu berduri. Baik. 96. Istinja dengan barang yang serupa batu, manakala harti engkau tahu engkau akan bahas dalam masalah 95 itu, tahulah kita boleh istinja dengan barang serupa batu. Kata ashab kita, iaitu ulama-ulama mazhab Syafi'i, dan bermula yang menepati tempat batu itu ialah tiap-tiap yang keras lagi suci, lagi menghilang ia baginya ain najis, bukan ia itu benda yang dihormati seperti makanan, dan bukan ia itu pula juzuk daripada binatang, bukan daging binatang lah, bukan kulit binatang dan sebagainya. Masalah 97. Istinja dengan 2-3 macam benda, boleh ke? Dengan batu satu, kemudian dengan percakain satu, dia ada 3 benda. Dengan 2-3 macam benda, seorang yang telah berqada hajat maka mengambil ia akan 2-3 jenis yang akan beristinja ia dengan dia, seperti satu batu satu, dan sebuku kecil daripada kayu, dan sejepis kertas. Batu, kayu, kertas, 3 benda. Maka adakah harus yang demikian itu? Al-jawab, telah berkata ulama, tiadalah disyaratkan pada segala benda itu waktu beristinja pasti pakai. Ya, tidak disyaratkan satu jenis. Dan sentalkan sejenis sahaja,
tiada boleh campur-campur, maka yang demikian itu tiada disyaratkan. Tiada disyaratkan ya, satu jenis ya. Bahkan boleh dicampur-campur, asalkan bilangannya itu 3 kali sental. Bahkan harus menyental kubulnya itu dengan batu dan duburnya itu dengan kertas, atau sebaliknya, dan harus pada salah satu daripada kubul dan dubur itu menyental batu dan kertas sekali, atau kertas serta percakain dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Boleh guna 2-3 jenis alat yang seumpama dengan batu. Akhir sekali masalah 98, tahi binatang dan hadis najisnya. Adalah tahi segala binatang. Tahi segala binatang, daripada kerbau, lembu, kambing, unta, beri-beri dan lainnya, semuanya itu najis. Dan jikalau kering sekalipun, dengan dalil sabda Nabi di dalam masalah 94, innaha riksun, bahwasanya ia itu najis. Tahi kering binatang itu adalah najis. Bila najis maka tak boleh digunakan untuk istinja. Dengan kerana itu tiadalah ia istinja dengan dia, iaitu dengan tahi yang kering. Ada waktu lagi ke tak? 1 minit lagi. Okey, ada nak respon sikit dengan soalan dia. Tak tahu orang yang datang, orang tu yang tanya datang, kita datang di sebelah sana. Masalahnya kita duduk kat ini, kita cerita lain tentangnya. InsyaAllah kita sambung tajuk ni pada sidang akan datang. Karahiyah ma yastanji bih, tegah barang yang istinja dengan dia, istinja yang ditegah. Baik, insyaAllah soalan. Ada satu kuliah agama yang belajar membaca Al-Quran ke tafsir ke wallahu alam, tapi melibatkan ayat Quran dan surah Al-Asr. Alhamdulillah. Kata yang mengajar itu haram kita membaca surah Al-Asr berhenti pada perkataan khusr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asri innal insana lafi khusr. Haram berhenti kat situ. Wajib disambung dengan ayat yang seterusnya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Wajib disambung. Kalau berhenti hukumnya haram, berdosa. Saya jawab dengan, sebab soalan itu disampaikan oleh menteri besar saya. Saya jawab, ini yang mengajar ni merepek ni, merepek ya. Apa kata merepek? Tidak ada hukum haram berhenti pada perkataan khusrin itu. Bahkan kalau kita pergi Mekah pun, kita dengar ulama-ulama atau imam-imam kabir itu, Sudaisi, Sa'ad Al-Ghamidi, ketika membaca surah ini. Dan kalau tuan-tuan tak percaya, bolehlah beli kaset-kaset ataupun apa itu, Al-Quran yang dibaca oleh imam-imam besar negeri Mekah ini. Ketika membaca surah Al-Asr, semuanya berhenti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Berhenti kat situ. Mandai-mandai pula kita kata haram berhenti kat situ. Jangan kata ya, jangan kata haram berhenti kat situ. Boleh berhenti kat situ. Dan yang keduanya, tidak ada hukum wakaf di dalam Al-Quran ni yang hukumnya haram. Yang paling berat adalah wakaf qabih sahaja. Wakaf qabih itu wakaf yang buruk lah, wakaf yang tidak baik. Itu yang paling tak boleh sekali lah, sampai kepada wakaf qabih, wakaf yang buruk. Tidak ada wakaf haram. Yang haram tu wakaf pun tidak, wasal pun tidak. Selama hidup tak baca Quran, itu haram tu. Itu berdosa tu.
Wallahu a'lam ya tuan-tuan. Mungkin dia silap kot. Itu dia silap. Tidak ada wakaf haram di situ. Yang paling tinggi tegah wakaf dalam Quran ini adalah wakaf qabih sahaja, tidak ada wakaf haram. Dan kemudian berkaitan dengan viral pula satu video ni, ada dulu dah timbul dah, tapi sekarang ni berhebat lagi. Bila zikir ni jangan sampai dibaca dengan laju, nanti hilang huruf. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau baca la ilaha illallah haram, lagi berdosa. Ini juga merepek. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau baca subhanallah, subhanallah, haram, lagi berdosa. Ini juga merepek. Dulu tak ada pun cerita macam itu. Cuba kita kembali kepada usul hukum. Nak menjatuhkan suatu hukum tu kena kembali kepada usul. Selagi tidak yataghayyur makna, selagi tidak merubah maknanya, maka bacaan itu adalah harus Allahu Akbar ataupun Subhanallah, 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 Subhanallah dengan pendek. Adakah dengan membaca Subhanallah itu maknanya Subhanallah itu maknanya betul Maha Suci Allah, tetapi bila dibaca pendek Subhanallah, maknanya sudah berubah? Agaknya tanya orang gila pun kata gila kamu. Dia pula kata kita gila. Dia lam yataghayyur makna sama sekali. Dia tidak merubah makna sama sekali. Bila merubah makna, bila tidak merubah makna, maka bacaan itu diterima. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ulama-ulama kita pun bila bertahlil tak adalah yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada ke ya? Tak pernah dengar pun. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu biasalah. Itu katanya dosa, haram. Sebab macam-macam sebab lah. Bagi saya kena kembali kepada usul. Selagi dia lam yataghayyur makna, selagi ia tidak merubah makna, tidak berubah maknanya dengan lahan itu. Al-lahnu itu berlaku berubah macam atau merubah bacaan tetapi tidak berubah makna, maka itu adalah bacaan yang diterima. Tetapi kalau sedikit pun kesalahannya tetapi merubah makna, itu baru dah datang haram hukumnya. Contohnya kalau kita baca Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta kita ubah dengan an'amtu, tak kita ubah dengan tu, itu sudah haram. Sebab yataghayyur makna sudah berlaku di situ. Itu tak bolehlah. Ataupun an'amti daripada an'amta kita ubah menjadi an'amti atau an'amtu, itu sudah taghayyur makna dan hukumnya adalah berdosa dan tidak sah sembahyangnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallun. Pernah tuan-tuan dengar waladdallun? Tuan-tuan kalau ada imam baca waladdallun, kita kata amun. Sah sembahyangnya tuan-tuan. Sebab antara waladdallin dengan waladdallun lam yataghayyur mana, la farqu bainahu wa fil ma'na. Tidak ada perbezaan makna antara waladdallin dengan waladdallun. Baca waladdallun pun sah sembahyangnya, tetapi dia kena ulang balik walaupun secara sir. Sebab itu ayat Quran, jangan main-main, jangan pandai-pandai kamu ubah. Tetapi kalau dia berani nak ubah, maka sembahyangnya tetap sah. Begitu sekali. Dia sekadar subhanallah, baca subhanallah, haram. Oh, itu kata saya merepek lah. Sekarang ramai pula ustaz-ustaz merepek ni. Apa pasal?
Dulu dah kita dikejutkan dengan tahlil tak boleh, berdoa jamaah tak boleh, wirid ramai-ramai tak boleh. Itu lagi Datuk merepek dah tu. Sampai sekarang pun tak habis-habis juga. Dah sekarang lagi masuk, lagi kecil dia masuk. Subhanallah. Siapa baca subhanallah, subhanallah, haram lagi berdosa. Masya Allah. Sudah berlaku zaman fitnah yang sangat besar hari ini, sehingga orang-orang awam menjadi kalang kabut dan bingung dibuatnya. Penyudah apa pun dia tak berani nak buat. Takut salah. Nak baca Quran, takut salah, langsung tak berani buat. Lalu dia pandai, lepas tu dia bercakap, aku sikit pun tak salah baca Quran. Ui, hebatnya kamu. Macam mana? Aku tak baca Quran. Oh, jadi tak baca Quran. Ya Allah, zikirlah tuan-tuan ya, zikir. Jangan sampai tak zikir. Jangan kata subhanallah. Nak kata subhanallah, subhanallah, takut lalu tuan-tuan tak zikir. Jangan, zikirlah. Wallahu a'lam bissawab. Cukuplah sekadar ini. Mudah-mudahan yang bertanya itu fahamlah kan. Tidak ada tegahan haram pada berhenti pada perkataan khusr. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Tak ada haram berhenti kat situ. Rujuklah pada mana-mana ulama besar pun di Mekah Madinah tu, ulama-ulama besar dia qiraatu sab'ah tu dalam kepala dia. Baca lagu mana, qiraat mana pun boleh baca. Tapi tetap juga membaca wal 'asri innal insana lafi khusr. Dia berhenti kat itu. Tiba-tiba kita pula yang ilmu entah sampai ke mana, tiba-tiba dia kata haram, na'udzubillah. Cukuplah sekadar itu, mudah-mudahan manfaat bagi kita bersama insya-Allah. Sebarang kesilapan dan mohon istighfar pada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Tahassunna bizil 'izzati wal jabarut wa i'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anal balaa'a wal waba. Isrif 'anal balaa'a wal waba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna hadzal waba jundum min junudik tusibu bihi man tasha wa tasrifuhu man tasha. Allahumma fasrifhu 'anna wa 'an buyutina wa azwajina wa auladina wa zurriyyatina wa biladina wa biladil muslimina ajma'in innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Allahumma ihtim lana bihusnil khatimah wa la tahtim 'alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Wabillahil hidayah wat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.